Assalamualaikum semuanya. Selamat datang ke rancangan Diari Ayah. Diari Ayah ni khas untuk mereka yang ingin memotivasikan diri. Malam ini saya ada seorang yang sangat istimewa bagi saya kerana beliau telah menaikkan nama negara Singapura dalam bidang kesukanan. Tapi sebelum kita mulakan temu bual ini, saya besar hati sangat kerana episod kali ini disokong dan ditaja oleh SG Top Realtors, tim ejen rumah anda yang prihatin dengan pasaran hartanah terkini. Hari ini tetamu saya adalah Hamka Afiq. Beliau merupakan seorang pelari pecut nasional dari Singapura, membuat kemunculan pertamanya dalam SEA Games yang ke-15 tahun 89. Waktu tu umurnya sekitar 16 menjangkau 17 tahun dan beliau memenangi pelbagai pingat dalam pertandingan antarabangsa. Bayangkan umur semuda itu sudah berada di suasana antarabangsa. Beliau telah bersara secara rasmi pada tahun 2004, tapi walaupun beliau dah bersara, minatnya dalam sukan tersebut memberinya peluang untuk menjadi jurulatih. Jadi saya nak teruskan temu bahas saya dengan Hamka. Terima kasih Hamka kerana bersama saya hari ini. Selamat pagi semua. Selamat pagi Jimmy. Terima kasih kerana mengundang saya pada hari ini. And really glad dapat bertemu dengan you. Ya, saya rasa macam syukur sangat jumpa Hamka. Saya teringat dulu waktu anda berada di sport scene di SEA Games. Waktu kita membesar, kita melihat anda berlari beraksi dan saya rasa sprinters adalah the rockstar of track and field. Betul, you guys macam rockstar. Dah lah you badan you macam gini. You dah nampak tak badan dia dulu? You google je Hamka Afiq, you tengok badan dia punya six pack dan sebagainya. Adakah itu satu benda yang betul? Adakah macam mana kehidupan you bila you waktu your peak What is a sports athlete life? Apakah kehidupan anda di situ? Terus terang, Amka boleh berkata Amka tidak mempunyai childhood masa tu masa umur primary 4, primary 5. Dalam naluri tu ada cita-cita untuk menjadi pelari terpantas untuk di Singapura. Bukan saja di Singapura dan malah untuk antarabangsa. Tapi pada waktu tu Amka rasa talent tak muncul lah pada waktu tu. Jadi walaupun Amka cuba lain-lain sukan seperti bola sepak, sepak takraw, table tennis dan sebagainya, tapi tetap dalam hati tu nak menjadi pelari pelajar terpantas di Singapura. Itu cita-cita Amka. Tapi daripada umur primary 4 sampai ke secondary school tak tercapai cita-cita tu. Tak tercapai because just not good enough lah. Jadi bila tu yang saat di mana anda rasa ni boleh, dan siapa yang latih awak waktu tu? Okay, pada waktu tu bagaimana Hamka mendapat cita-cita ni lah kerana ayah. Kerana ayah anda. Ayah. Kerana pada waktu tu walaupun Amka pergi ke pertandingan daripada primary 3 sampai ke menengah 3. Pertandingan first round hit bungkus balik. So my bapa very cakap tak apalah, is mungkin bukan masa that you will excel bukan masanya. Jadi bersabar. Jadi tahun demi tahun sama juga, pergi ke pertandingan first round dah kalah. Habis balik bapa sabar lagi, tak apalah, try ada sport, bapak cakap. Jadi try lagi ada sport pun sama juga, sekadar bola, sekadar gitu-gitu represent sekolah, tak bakat tu tak muncul lah. Tapi kerana ini yang paling Amka rasa yang paling ingin Amka share. Yang important ialah diri Amka tu dalam hati tu tetap ingin menjadi pelajar terpantas di Singapura. Walaupun 5, 7, 8 tahun tak kesampaian. Cita-cita tak kesampaian. Jadi pada waktu menengah 3 tu, menengah 2,
macam ada breakthrough lah kan. Okay. Dapat clear pertandingan yang first round tu. Jadi Amka dapat masuk ke semi-final. Jadi ingat mendengar dua dapat masuk semi-final. Mesti excited. Excited. Semi-final kalah lah. Okay. Dah out lah. Jadi mendengar 3 tu, kalau macam Sujimi apa perasaan? Sekarang mendengar 2 dah dapat breakthrough. Kita macam nak lagi lah kan. Mendengar 3 memang ni cita-cita dari primary 3 ni. Jadi bila mendengar 3 tu ingat InsyaAllah tahun ni saya tetap akan ke final. Because mendengar 2 dah masuk semi-final betul. Dan daripada mendengar 2 sampai mendengar 3 tu saya berlatih sangat kuat-kuat untuk dapatkan masuk final. Mendengar 3 balik ke pangkal. Okay. First round. Masya Allah, cubaan betul Habis saya pun fikir alamak macam mana. Tapi tentu you ada coach. Sekolah lah. Coach sekolah lah. Tak ada. Okay lah. Tak ada orang yang my father je lah yang okay. bantu hari-hari ni. Dia balik kerja, okey lah, kita pergilah kat situ, larilah, buat ini buat itu. Jadi my father tak give up daripada umur primary 3 sampai ke mendengar 3, mendengar 4. Penting gitu tak give up. My father tak. I remember dulu my father, kita 4 adik-beradik. My father cakap, bapa nak spike satulah kasut lari. My father kena save money berapa bulan Masya Allah. just to get 3-4 bulan just to beli. I remember my father beli kat I spike loto tu satu dekat Bedok interchange ke apa, $30 ke gitulah, 25-30 dia save berapa bulan nak belikan I satu sepatu spike tu. Dia tahu mungkin pada waktu I tak bilang dia cita-cita I, tapi mungkin dia dapat bayangkan mesti dia dapat baca. Cita-cita I tu untuk menjadi pelari pelajar terpantas di Singapura. Dan bila Amka mendengar 4 tahun 89. Itu 16 tahun tu. Jadi bila waktu mendengar 4 tu, Amka kita daripada sekolah neighborhood, kita bukan dari Raffles ke ACS ke, sekolah yang kita dari neighborhood school. Kita bukan dari elite school. Jadi pada waktu tu mendengar 4, Amka dapat jurulatih untuk Club Flash Athletic Club. Untuk Club Flash dapat jurulatih. Dan pada waktu tu bukannya senang. Pertama kali jumpa jurulatih tu, dia tengok Amka, dia cakap, tahun ni kamu ada exam besar kan? Level ke O-level ke kamu ada kan? Then apa kamu buat kat sini? Dia cakap, angkat awak punya bag, balik belajar. Jangan waste time. Betul. Itu my first word my coach bilang dengan I tu. Jangan waste time. This year is a big year for you. Awak mendengar 4 kan? Tahun ni awak ada peperiksaan yang besar nak hadapi. Jadi awak angkat bag, balik. So apa reaksi anda bila katakan macam tu? Macam nak nangis. Betul, memang nak nangis. Pasal selama bertahun-tahun tunggu, bila dapat jumpa jurulatih, perkataan yang pertama ialah untuk angkat awak punya bag, pulang. Balik kampung. Jadi macam apa nak cakap lagi kan? Saya pun angkat bag, balik 2 jam. Amka ingat lagi jalan daripada Kallang practice track stadium tu, naik MRT, naik bas balik. Sedih lah kan, dalam hati tu sedih lah. Tapi waktu tu dan tak bilang dengan bapak, tak bilang dengan mak, tak bilang dengan kawan-kawan, simpan lah. Sedih kan. Jadi hari selepasnya tu, the next day saya turun ke track. Saya taruh bag kat sebelah, ujung-ujung saya buat sendiri. Saya nampak coach dari nampak dia jeling-jeling, dia tengok-tengok. Tapi saya buat bodoh lah, because dia dah suruh saya balik. Dia cakap suruh saya fokus dengan saya punya pelajaran, bukan untuk sports kan. Jadi selama dalam 1-2 minggu lah buat sendiri. I think lepas tu satu hari tu saya tengah jalan terserempak dengan dia tu. Habis dia tengok, dia cakap, awak dari sekolah mana? Saya cakap, saya dari Chai Chee Secondary School. Dia cakap, awak dari Chai Chee Secondary School Okey, awak boleh join saya punya group. Tapi bukan dengan elite itu awak punya third group, fourth group, fifth group, tak ada group pun. I cakap, yes, I want to be to train. I need a coach kan. Jadi I remember itulah dia punya cabaran Jadi waktu tu Amka pun ada peperiksaan jadi dalam masa 3 bulan tu Amka train dengan jurulatih, nama dia ialah, at time dia seorang major in the army, Major Lim Hong Kang. Sampai sekarang
Okay, sampai sekarang tiap first day of Chinese New Year, tiap tahun first day Amka tak akan fail untuk visit dia. Masya-Allah. Sampai sekarang. Baru jumpa dia 3 minggu lepas. Masya-Allah. Tak Jadi akan kawan miss. Because Amka rasa kerana dia it changed my life lah. Apa yang dia lakukan yang mengubah hidup Dia anda? bukan saja jurulatih untuk fizikal, tapi dia jurulatih, dia tahu bagaimana nak untuk meningkatkan motivasi seseorang tu. Dia tahu bagaimana, macam dia play devil's advocate gitu tau. Macam dia cakap you gini you macam, but dia tahu yang dalam hati you tu, dia tahu yang you nak sesuatu benda tu, you nak achieve sesuatu. Tapi dia tak ada, dia macam push. Dia tahu bagaimana nak motivate seseorang tu lah untuk menjadi terbaik. Jadi Amka rasa dalam bulan tu mungkin Amka bertemu dia pada bulan Februari dan National Schools Final bulan Julai. Okay. So dalam 4 bulan tu tak tahu macam mana the transformation pun I tak tahu sendiri, terkejut dengan diri sendiri. Kerana Amka rasa daripada primary 3 tak ke mana-mana, gitu-gitu juga. Kita we talking about school level tau, bukan national, international. It's just sekarang school level aja, you know. And I tak dapat achieve my ambition to be in the final lah kan, untuk masuk ke final. Jadi dalam 3-4 bulan tu transformation, to cut story short kan, hit semi-final, finals, and in the finals tu Amka ingat for start because tak ada second gun. So I didn't see anybody, tak nampak peserta yang berlari dengan Amka Dan pada waktu itulah bila Amka mencecah garis penamat dan mendapat tahu yang Amka telah mencatatkan bawah 11 saat dalam Chelsea Sweden. Mind boggling. That's your personal best waktu tu Sebelum tu 11.8, 12 saat. Oh wow. Dia Dan terus kerana turun. tu Amka tak boleh masuk ke semi-final. Sekadar saringan, peringkat saringan aja dah kalah. Peringkat saringan je dah kalah. Jadi bila 4 bulan dengan my coach, and you run a 10.9 second, you know. Wow. And I remember pada waktu tu kita punya, I think our Minister of State, Mr. Siddiq Sanif, dia yang bagi Amka medal tu dekat National Stadium, yang bila Amka pertama kali bergelar pelari terpantas sekolah-sekolah Singapura. Apa yang menyumbang kepada transformasi anda sebenarnya dalam 4 bulan itu? Pada waktu tu ialah pada Amka, saya tak look back. Okay. It's all, this is it lah. Inilah waktunya. Kerana kalau Amka tak dapat tahun ni tak dapat, kita dah mendengar 4 kan, kalau tahun ni tak dapat cita-cita tu, mungkin tak tahulah boleh dapat lagi ke tak boleh dapat lagi. Jadi Amka semangat tu bukan nak cakap kuat lagi lah. Bukan nak cakap kuat do or lagi. Die, dia semangat macam itu memang and my father, arwah my bapa, dia very supportive. Mana-mana walaupun dia kerja, dia balik lambat ke, dia mana, dia akan ke, kita sometimes balik training kadang dah terbaring kat track my father will drag me bawa masuk ke dalam kereta, drive back. Ingat lagi kereta lama dia tu, kereta wagon tu, bawa balik. Habis sampai rumah, my mother siapkan makanan, make sure that, you know. Jadi why I treat my kids is like how macam my parents guide me lah. Itulah pada Amka very very significant lah that kedua ibu bapa saya, ibu bapa Amka mainkan peranan yang begitu susah nak katakanlah, bernilai sangat. Bernilai sangatlah. Kerana itulah Amka dapat cita-cita untuk menjadi pelari nasional. Bukan tu saja, adik-beradik, juga arwah datuk, walaupun kalah, menang, bagus, tak bagus, tetap itu satu yang saya belajar. Walaupun anak-anak kita gagal, anak-anak kita tak bagus in dalam apa segi pun, jangan give up. Kita tetap berikan perangsang. I can tell you they will achieve it one day.
InsyaAllah, tepat sekali. InsyaAllah. Ya. Beritahu kita your perjalanan anda ke SEA Games. Kerana anda masuk international scene ni dalam usia yang muda. Jadi bagaimana tu perjalanan ke SEA Games? Jadi macam Amka punya lompatan tu besar lah lompatan dia. Daripada tak ada orang kenal siapa Hamka Afiq kan. Jadi bila Hamka menang dapat mencapai cita-cita tu 10.9 menjadi pelari terpantas Singapura tahun 1989, dan tahun tu Hamka dapat mewakili sekolah-sekolah Singapura untuk ke ASEAN School di Filipina. Sebelum ke SEA Games, Hamka dapat selected untuk ke sekolah-sekolah ASEAN di Filipina, di Baguio City. Hamka remember Baguio City. Jadi bila di Baguio City tu pertama kali umur 16 tahun ni pertama kali tengok Malaysia, Indonesia, Thailand semua bagus-bagus Hamka kita daripada nowhere kan. Jadi bila pergi sana, alamak, gamam tak gamam gitu? lah, bukan cakap gamam lagi, panik lah, betul punya panik, because tak ada experience langsung kan. Jadi bila sampai Baguio City tu tengok, wah, pelari Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam semua. Jadi jangan cakap lah 100 meter last, 200 meter last. Last. Jadi bila dari tu saya cakap, wah, baru menjadi pelari terpantas Singapura. Bila pergi ke international level, you nobody. You ke bawah sekali. Wow. Jadi pada tu Hamka rasa okay, sekarang cita-cita childhood dream dah tercapai. And now cita-cita Hamka untuk menjadi pelari pelajar terpantas di Southeast Asia. So pada tahun 1990 ASEAN School di Jakarta. Okay. Di Jakarta. Dan pada waktu tu Hamka ingat selama 15 tahun, mungkin 15 tahun atau lebih, 20 tahun, tak ada siapa yang dapat mengalahkan pelari-pelari Thailand. Betul. 15-20 tahun. They were the dominants. Saya ingat lagi. Ya, pada waktu tu tak ada orang dalam ASEAN School level tu, tak ada orang yang dapat mengalahkan pelari. Mungkin 1-2 tahun, mungkin Malaysia menang 1-2, tapi kebanyakan semua dari Thailand. Dan bila Hamka umur 17 pergi ke ASEAN School yang kedua kali pertama 89 Hamka kalah kan, last kan. Jadi dia orang tengok last ASEAN School, dia ni last, jadi tak ada orang attention ke I lah kan. Semua attention Malaysia, Indonesia, tapi Hamka pada waktu tu Hamka cakap, you rasa kecil tak? Kecil. You rasa kecil? Rasa kecil. Tapi bila Hamka rasa kecil lah, tapi pasal dah tahu kan dia punya level of dia punya standard tu kita dah tahu kan, bukan last year kita dah tahu, jadi kita tahu. Jadi tapi pada 1990 tu I was a different person. Okay. My coach, kenapa? jurulatih saya meningkatkan prestasi yang begitu tinggi sekali. Jadi dalam hati saya tahu saya dalam keadaan yang terbaik pada waktu tu. Jadi mula-mula perasaan rasa kecil. Bila sampai sana macam satu emosi tu macam bertukar tu. Macam Hamka fikir, Hamka cakap 15-20 tahun mungkin tak ada orang dapat mengalahkan Thailand. Mungkin pada keesokan hari Hamka Afiq akan tukar sejarah. Itu yang berbisik itu dalam yang hati. Dalam hati. Asyik besok Hamka Afiq akan tukar sejarah. Tak bilang siapa-siapa. Untuk diri anda je. Diri saya. So saya cakap besok saya akan change the history lah kan. Masya-Allah. Jadi hari yang Hamka buat niat tu adalah peringkat saringan. Bila saringan Hamka jatuh ke tempat 3. I think I was third. Thailand, Indonesia, Singapore. Jadi bila final tu Hamka pelari ketiga ke 4 terpantas untuk masuk ke 8 finalis. Dan Hamka ingat pada waktu tu Hamka berada pada lorong 3. Jadi bila dia buat lane introduction tu, Hamka Afiq of Singapore, dan kita punya Singapore contingent tu, semua pekik. Bila dia pekik tu, I rasa macam perasaan I,
okay lah, I nak change history lah. Wah. Today I want to change the history, no. Wah, your niat ni semacam Tu pasal saya cakap, bila kita punya semangat tu kuat, anything is possible. Ya, This sebagai ni pengalaman saya, pengalaman yang nak saya ceritakan. Jadi pada waktu tu bila tu jam international standard, dia pakai bahasa sendiri-sendiri. Kalau macam di Filipina dia pakai bahasa sendiri untuk on your mark, set. Di Singapura pada tu kegarisan sedia, tak ada. Semua negeri bahasa-bahasa lain. Jadi bila Indonesia, bahasa Indonesia. Macam sekarang standard, semua mesti on your mark, set. Dulu bahasa-bahasa lain. Okay. So bila dia call for on your marks tu dalam bahasa Indonesia, I pun turun lah kan. Okay, I pun turun kat starting block tu. Bila set tu, macam tak sangka lah. Macam betul punya tak sangka. At 50 meter pertama tu, tak ada siapa was close to me. Wow. Jadi saya cakap, ni mustahil saya cakap, because dia dua tie tu memang unbeatable dah 2 tahun tu. Jadi 50 meter tu, jadi bila 60 meter 70 meter tak ada orang kejar you. Tak ada orang dapat rapat. Wow. Then I know that I managed to change the history lah kan. Allah. Jadi bila I cross the line tu, I macam orang gila lah, mad jumping. Jadi kamera semua, video semua dekat finishing line. Diorang ingat I dari Thailand. So they prepare the Thai punya flag to give to the Thai to do untuk buat victory lap lah kan. Then I budak tak tahu kat Singapore flag kat mana, kat sana kat sini. I lari-lari, so luckily ada lah flag kat my chest ni kan. I pergi kat depan kamera, I said I'm from Singapore, I'm not from Thailand. Wow. So the the next day tu keluar dekat Indonesian, I think I can't remember dia punya paper, keluar that dalam bahasa Indonesia, local punya paper, Hamka Afiq dari Singapura telah mencatatkan sejarah mengalahkan peserta Thailand untuk menjadi pelari terpantas di Southeast Asia. Masya Allah, tahniah That was a great story. Dan bila on that day tu, bila I dah menang tu, bila I masuk ke dalam apa tu, kita punya dining, tempat makan tu kan, lepas balik dah mandi, dah lapar tu punya lapar, dah masuk kat dining tu, pertama kali semua official competitors one turn bila I masuk dining area. Oh, okay. Masya Allah. Macam nak nangis. Wow. Yeah. Who's this boy? Yeah. Out of nowhere you. Who is this boy? Yeah. Saya dapat rasakan your keinginan yang kuat untuk ini. Tapi yang saya nak tahu, macam mana you get there tu? Macam mana you boleh sampai ke tahap di mana you were last sebelum tu. Di Baguio City, I was kemudian last. You cipta sejarah, you menang. You menang. Okay, you were trying to beat Thailand untuk menjadi orang yang terpantas di Southeast Asia kan. Apa yang you buat tu boleh sampai jadi macam itu? Kalau sekarang untuk refresh balik I pun tak tahu bagaimana ia terjadi. Tapi satu yang I ingat tu adalah keinginan, semangat. Bila kita kadang-kadang kita di Singapura, sebelum kita pergi macam-macam kita fikir, boleh ke tak boleh, dia ni kuat berapa, macam mana environment, hotel dia macam mana, tempat perjalanan, semua kita fikir. Tapi bila kita dekat track tu, pada waktu tu Hamka cuma fikir satu je, apa akan terjadi pada hari ni bukan kuasa saya. Jadi Hamka fikirkan apa yang Hamka harus lakukan. Hamka tak fikir keputusan. Hamka fikir ni yang saya lakukan, saya akan lakukan terbaik pada hari ini dan saya akan terima juga apa juga keputusan dia. Jadi tak fikir. Kalau you fikir tentang keputusan, itu yang buat you punya confidence level tu tak berapa baik. Because you terlalu fikirkan keputusan, boleh ke tak boleh, boleh masuk final, boleh menang medal, boleh dapat third, boleh dapat all, itu semua adalah sesuatu yang negatif. Jadi untuk positif tu, untuk seorang yang untuk menjadi positif tu, kita fokus dia punya proses. Jangan fokus the outcome. Kita ingatkan apa yang
harus kita lakukan. Kerana apa yang harus kita lakukan itu adalah sesuatu yang boleh kita kontrol. Keputusan kita tak boleh kontrol. Untuk menjadi seorang anak Melayu yang mencipta sejarah pada waktu tu, saya dapat rasakan yang anda memang, kenapa, ceritakan kepada saya, kenapa anda emosi sangat waktu bila emosi kerana itu terjadi. Bila itu terjadi, Amka dapat flashback all the memories daripada primary 3, primary 4, dan apa yang ayah katakan, yang macam, jangan sekali-sekali give up. My father tak pernah cakap I untuk give up. Tak pernah cakap. Apa saja keputusan, walaupun saringan, peringkat saringan tau, I dapat nombor 3rd saringan balik, bagus. My father, bagus, well done, bagus, improve, tak apa, improve. Itulah sesuatu yang I fikirkan, kita sebagai seorang ayah, sometimes difficult. Walaupun kita tahu anak kita tu tak do well, anak kita cakap lah, mungkin akademik, anak kita fail subject semua, tak dapat ni. Boleh ke you cakap, bagus, cuba. Dalam hati mesti, kenapa anak saya macam ini, kenapa? Jadi itu yang sampai sekarang dengan anak-anak Amka, Amka rasa that apa saja yang mereka bawa balik, whether it's result, yang apa mereka taruh kat table tu, I accept dengan hati terbuka. Kerana Amka tahu kita beri dia motivasi, kita beri dia confident. Dia tahu yang kita, whatever it is, kita akan tetap by them. They will achieve something in life. Beritahu kita sedikit tentang ayah anda. Apa yang dia, pekerjaan dia, latar belakang dia. Kenapa dia boleh jadi macam, Okay, my father, dia sebenarnya dulu, dia memang minat sukan. Daripada kecil dia minat sukan. Dia dulu dia dari Balestier Track School, dia menang gold medal in the 400 kat National School. Tu jam I think tahun 1958. I masih ingat lagi. Keluar dekat paper. Tapi my father tak dapat teruskan cita-cita untuk mewakili Singapura. Dia also a very good soccer player, pemain bola sepak yang berpotensi. Tapi my father tidak dapat capai cita-cita kerana tak mampu. Kerana pada waktu tu susah kan, nak kerja, nak support mak bapak kat kampung, tak ada duit. Jadi lepas menang National Schools tu tak dapat cari kerja dapat kerja dekat Singapore Tobacco Company. I tak tahu you ingat, dah tak ada lagi. Tak ada lagi Singapore Tobacco Company. So my father kerja Singapore Tobacco Company dah dekat 20-30 tahun. Daripada pack rokok, jadi security sampai jadi supervisor. Jadi daripada situ dia kena retrench. Jadi my dad dapat kerja pula dekat SATS Airport sebagai seorang driver untuk apa tu, baggage. Jadi shift 3-4 shift, malam kerja, siang petang, kadang hujan dia bawa Vespa pergi kerja, ingat lagi. Tapi semangat dia tu untuk lihat anak-anak berjaya tu tak lupus. Sentiasa, macam mana dia punya penat pun, macam mana dia selalu dekat, macam mana terjadi pun dia tetap dengan I. Of course dia satu orang yang garang sekali, garang. Tapi bila dia lihat anak-anak dia tu mempunyai cita-cita yang dia nak capai, dia hendak sangat tu. Satu kali dia dapat pergi Mekah, dapat pergi haji. Dia dapat pergi haji, alhamdulillah. Dan bila dekat sana tu, dia tak putus lah. Dia doa untuk saya, untuk Amka memenangi pingat di Sukan C. Jadi tak lepas doa dia, tak lepas kabul doa dia. Itu saya rasa doa seorang ayah tu memang juga tidak ada hijab dia jadi tu. Ini yang Amka rasa, Amka dalam over the years ni sebagai seorang ayah sekarang, my daughter dah nak 19 tahun, my son 15 tahun. Jadi Amka ambil pengalaman dari macam mana ayah membimbing kami, dan juga Amka juga belajar cara the modern concept. Macam sekarang punya konsep tak macam dulu. Sekarang kita harus anggapkan anak-anak kita sebagai kawan, sebagai ayah, sebagai kawan, sebagai buddies. So kita harus main peranan differently lah. Tengok keadaan macam mana. Tak boleh
saya bapa awak sini. You should listen to what I say. Zaman dah berubah. Kita zaman dah berubah. Jadi sekarang cara kita tu harus mengikutilah bagaimana perasaan kanak-kanak sekarang dan sebagainya. Tapi kita tak boleh lepas daripada apa yang telah dididik dari ayah kami dan ibu kami. Betul. Okey, saya akan tanyakan Hamka nanti tentang anak dia Hani, kerana sekarang beliau sedang bantunya berlatih kan. Tapi okey, sorry, I think your button got undone. No, alamak. Mana? Okey, butang Hamka terbuka. Kalau nak tengok dia punya six pack boleh juga. Jangan lah. Sekarang satu pack dah tak ada six pack lagi lah. Apa yang my daughter mengalami lebih challenging daripada I. Oh, ya ke? Okey. Kita nak tanya dia tentang anak dia dulu. Tapi sebelum tu saya ingin tahu kehidupan anda setelah memenangi SEA Games tu. Your first win. ASEAN School kat Jakarta tu. ASEAN School. Okay. Your first win kat situ. Selepas tu apa terjadi dengan hidup anda? Dapat sponsor ke? Pasal betul saya katakan diorang macam rockstar tau. Jadi ingat tak tadi yang saya katakan bila saya masuk dalam dining area tu, semua pusing lihat siapa budak ni dari Singapura ni kan. Sampai tak boleh makan. And mereka even pada waktu tu jurulatih dari Thailand tengok atas bawah, mana dia datang ni budak ni. They beat my two Thais, you know. Dia punya pertandingan belum selesai lah. Pasal I ada 200, I ada 4 kali 100 meter. Jadi bila 200 meter tu, apa you rasa perasaan yang lain-lain bila mereka kalah dengan Hamka dalam macam 100? Bagaimana you rasa mereka akan bertanding dalam macam 200 dan juga relay? Diorang pun semangat membakar lah kan. Diorang they want to beat you. They want to beat me, you know. Jadi pressure lah kan. Tapi pada waktu tu Hamka tenang kerana Hamka rasa Hamka tak ada, I have nothing to lose. Saya dah capai cita-cita. Apa yang Hamka akan dapat seterusnya adalah bonus. Okay. Jadi tu pendekkan cerita. Hamka memenangi emas dalam cara 200 meter. Masya-Allah. Double gold, unbeatable. Was crowned. Okay, Singapore the next day straight time. Okay, center spread. Hamka was crowned as the fastest schoolboy in Southeast Asia. In the straight time. I still have that paper. Okay, kita akan tunjuk. Congratulations Itu satu pencapaian yang sangat besar. Kerana you macam underdog lah. Macam tak sangka lah. Macam tiba-tiba you timbul macam. Ini bukan macam tikam-tikam lah. Betul. No, ni your usaha. Ini usaha. Ini bukan cakap. Ini you talking about strength. You talking about kita punya kekuatan, kita punya speed, kita punya semua kita. Jadi bukan nak cakap luck. Taklah, saya rasa memang usaha you. I mean usaha doa. Usaha doa. Doa your orang tua keinginan itulah my semangat pada waktu tu memang cekal lah. Saya dapat melihat niat anda tu memang orang kata memang betul niat kita dapat apa yang kita niat tapi you salingkan dengan usaha yang sangat gigih. Saya nak tahu your mindset macam mana tu. Pasal apa? You boleh train your physique tu, you boleh train. Tapi how you train your mind untuk menjadi kuat? Sebab tu tadi bila I katakan yang I tak punya childhood. Bukan tak punya childhood, tapi maknanya childhood yes, kita main, kita buat try semua sport during kita punya early years kan. Tapi childhood tu belajar, latihan, tidur, makan, belajar, latihan. Itu Saturday Sunday tak ada keluar, tak ada pergi tengok wayang, tak ada jumpa kawan, tak ada no life, no childhood life. Inilah pengorbanan. Pasal Hamka tak anggap tu sebagai pengorbanan. Hamka anggap tu sebagai sesuatu yang harus dilakukan jika Hamka ingin mencapai cita-cita. So it's more of my ambitious. Cita-cita tu kat sini. Jadi Hamka rasa kalau Hamka tak buat begitu, tak akan dapat capai cita-cita Hamka tu lah. Wah, ini life of a champion ni. Dia punya apa tu latar belakang ini dan amazing. Dan saya melihat bila Hamka berbicara dengan Sujimi berbual kita sekarang, macam rasa ni macam baru semalam. Masya-Allah. That is how
close this experience, pengalaman pada diri Hamka? Amazing Hamka, Masya Allah. Dan saya melihat ni semua apa yang anda dah lakukan 1991, you went to SEA Games, and then saya ingat ini yang saya nak tanyakan. Waktu your batch ni, all the fast runners, all semua pelari-pelari pecut, saya ingat Hamka, kemudian kita ada Hosni, siapa lagi your batch? Firdaus, Hong Jing Seng, Harun Mundir was my senior. Okay. Harun was my senior. Awak tahu tak, dulu kita semua nak jadi awak. Kita kat rumah, dia ni lajunya, badan macam gini, berangan. Betul. Ke ni? You jangan you nak kasih happy je ni, bukan. Dia macam gini. Kita budak-budak dulu, saya budak bawah blok kan. Kita tengok bola, aku nak jadi striker. Nak jadi Fandi, nak jadi Sundaram. Jadi nampak Fandi, nak jadi Fandi. Nampak Hamka, aku nak jadi Hamka. Macam gitu lah. Macam gitu. And sama dengan I. Bila I growing up tu, aku nak jadi Harun Mundir. Tu jam Fandi, bila Fandi Malaysia Cup tu jam kan, Fandi Hamka ingat lagi, Hamka dekat stadium nak pegang kepala dia masuk kat dalam tunnel tu kan, nak tercapai tak dapat capai Fandi. Sekali bila 89 SEA Games tu bertemu dengan dia, I cakap, Fandi, last time you tahu tak, you main I kat stadium macam monyet tau, nak gini tak dapat. Sekarang ni aku diri depan kau, kita ambil gambar bagus. Hamka, kau ni betul lah, mari kita ambil gambar. So that was bila I share dengan dia yang dulu tu, macam kita tengok dia tu idol kan. Jadi bila naik pesawat sama-sama satu team, turun ke all the international game, alamak Fandi macam fikir betul. Saya betul-betul tak sangka. So apa yang you experience sama dengan I experience. Nak jadi macam ni lah, ni bagus. Macam mana nak macam itu lah, saya nak jadi ini, saya nak jadi tu. Main tapi bola macam, ke apa ke, kita ada haluan masing-masing. Sekarang saya dapat jumpa Hamka, saya tu hari selamat pagi, saya bertemu dengan Fandi banyak kali interview dia dapat jumpa. Tak, walaupun tak dapat jadi mereka, tak dapat jadi, kita dapat pengalaman itu yang saya rasa penting. Tapi cakap pasal Fandi ni, I tell sikit about Fandi. Fandi ni, kenapa dia seorang yang bila dia in terms of dia punya preparation, in terms of dia punya fitness, kenapa dia different? I tell you, dulu bila I train dekat National Stadium, kita train pagi petang tau. Kita train pagi 2 jam, lepas tu kita rehat, petang kita train lagi. And waktu tu all the Malaysia Cup, Abasa, diorang train pukul 5. Kita pun sama-sama train, tapi kita kat track, diorang dekat field. Sama venue tau. Fandi, Nazri, semua kita satu geng. Tapi kita kat track ni. Okay, I tell you, nobody knows this. I tell you about Fandi Ahmad. Fandi Ahmad, bila I datang training 7.30, 8 kat track, dia ada kat track. Hamka, aku tunggu kau datang. Apa cerita? Ya ke? Apa cerita? I want to do my fitness pagi. Kau buat lari, aku nak ikut. Dia ikut saya pagi-pagi. Dia buat striding, dia buat apa. Jadi orang tak tahu, you see Fandi petang training, tapi pagi-pagi dia bukan I nak cakap dia training dengan I, tapi dia punya apa kemauan tu, dia tu. Kemauan dia tu, keinginan dia. You nampak Fandi score, you nampak Fandi lari turun naik, tapi Fandi tak bilang you. Kadang-kadang pagi berapa kali satu minggu dia datang pagi, dia train sendiri kat National Stadium, buat sendiri. Buat sit up sendiri, buat. Kadang I striding, dia pun nak striding sebelah I tengok. And then petang dia turun, macam pagi dia tak ada training. Train lagi petang dia train. So itu sebab dia Fandi Ahmad. Itu satu yang I satu example yang Hamka rasa atlet-atlet sekarang, atlet-atlet zaman ni harus contohi. Okay. You jangan rasa kita petang training, coach cakap this, okay lah, cukup lah kita training, balik, boleh pergi dating ke dengan girlfriend, keluar ke, tak ada. Beza berbeza sangat. Itu that's how I know, because during my professional days is the same. Fandi turun pagi-pagi, kadang senyap-senyap dia pun datang stadium, senyap-senyap pagi, stadium kosong, tak ada orang, dia training, orang tak nampak. Thanks for sharing that. Terima kasih sangat share benda tu. Sekarang talk about training ni. Saya tahu hari ni anda melatih anak anda Hani. Beliau sudah pun ke SEA Games 2019. 2019. Terangkan, tadi you katakan dia lebih challenging daripada zaman anda. Apa maksud anda tu? I think ni bukan satu secret lah. Hamka rasa Hamka harus share pengalaman
bagaimana Hamka handle my own daughter. Jadi Hani ni dia dari primary school, okay, kita expose dia ballet, badminton, swimming, track and field, music, main piano. Sekejap je, 2 bulan dia tak nak lagi. Okay, main tu tak nak. Dia try, kita trykan semua. Tapi dia tetap nak buat track. Macam mana? Susah bagi diri Hamka. Pasal Hamka tahu the challenges yang dia akan lalui gitu. You know, the ups and down, dia punya frustration, dia punya everything that kita akan go through tu. Sekarang you bayangkan, then your daughter, you tahu your daughter nak, you terfikir tak, alamak, your daughter akan go through apa yang you lalui. Jadi Hamka rasa, alamak, kenapa tak nak buat lain ke? Kenapa nak buat track and field? Tapi dia mati-mati nak buat track and field. Okay, jadi my daughter ni pelajaran dia okey. Okay, ini pada Hamka very important for me to share. Okay. Pelajaran dia okey. Bila dia duduk PSLE tu, my wife daripada Cedar Girls. Jadi bila dia tengok mak dia dari Cedar, dia pun nak pergi Cedar. Tapi Cedar standard is high. Nak masuk 255, dia punya point 255, aggregate 260 aggregate tinggi kan. Jadi I tahu my daughter tak akan achieve macam tu. Dia tak akan achieve apa yang my wife achieve. Jadi bila you tengok tu, kita tahu lah mak boleh ke tak boleh. Tapi Cedar ada punya program track yang baik. Tapi akademik, jadi nak DSA tak nak DSA tu, bila dia primary 3, primary 4, primary 5 tu, kita dah macam terfikir tau bagaimana nak solve dia. Kita tahu dia akademik tak berapa bagus. DSA untuk penonton di Malaysia adalah direct entry gitulah. Direct school admission. Direct school admission. That means kalau kita mempunyai bakat dalam bidang arts atau dalam bidang sukan, kita boleh dapat entry untuk ke sekolah tersebut melalui DSA ni lah. Jadi lepas PSLE tu okey lah, tak ada nak hide lah. Dia score 211. Aggregate dia 211. Nak masuk Cedar 255. Jadi bezanya. Tapi kerana DSA, dia dapat masuk. Jadi dia dapat masuk tu, Hamka tak nak elaborate panjang-panjang sangat lah. Bila dia dapat masuk tu, daripada menengah 1 sampai menengah 4, dia go through hard time. Very, very hard. Maksudnya macam mana tu? Dalam pada waktu tu, macam nak go through depression gitu. Pasal tak boleh, dia track training, habis dia tak boleh cope dengan pelajaran dia terlalu tinggi, dia tak boleh cope. Semua core subjek dia fail. Maths dia, ilmu hisab, maths, science, major subjek semua fail. Dari set 1, set 2 sampai menengah 3 sampai menengah 4, core subjek semua fail. Jadi sebagai seorang ayah now, jadi apa you buat? What do you do? Sekarang dia cita-cita nak jadi seorang pelari. Cita-cita tapi akademik daripada set 1 sampai menengah 4 tak berapa baik. Jadi saya dengan wife saya duduk dengan dia, bawa dia keluar jalan. Kita cakap, Hani, daddy dengan mami tak peduli apa result you bawa balik kat table. I cakap, I tak peduli. Sekarang I cakap dengan you, kita punya long term, dulu masih daddy dengan mami, kita tak ada banyak peluang. Okay, kita peluang gini, kita masuk ITE, kita masuk VITB. Sekarang ni you punya peluang, you tak boleh, you boleh masuk ITE, daripada ITE you boleh pergi poly, daripada pergi poly you boleh pergi university. I do anything for you. Apa saja you punya ini, I support you. You jangan bimbang pasal ni O level you tak dapat masuk sana, tak dapat masuk sini. You jangan bimbang. Walaupun dia punya core subject semua dia fail. Sebagai seorang ayah, very difficult. Sebagai seorang parent, very difficult for you to say that. No, you tahu your daughter. Tapi bila saya dengar gini, dia comforting. Dia macam betul-betul. Dia comforting. Jadi bila menenangkan orang tu. Prelim okay, O level prelim. Okay, L1 R5 Jadi penonton kita punya point system untuk masuk ke junior college, mata rendah atau ke politeknik. Jadi bila dia dapat dekat 30 point, I think 27 point ke 28 point L1. Jadi kita dah tahu, okey lah, tak apa, dia boleh masuk. Lagipun pada Hamka dulu jurulatih di ITE. ITE
orang selalu katakan is the end. It's not. Sekarang punya ITE bukan macam dulu. Sekarang punya ITE, dia punya cabangan dia. In fact, orang yang graduate daripada ITE tu boleh dapat kerja cepat daripada orang yang diploma atau university degree. Jadi ITE dia tu dia bagus. Bukan cakap ada kadang-kadang parents cakap janganlah anak saya nak masuk ITE tak bagus. Jangan. Kita mesti fikir yang pelajaran ni adalah jangka panjang. Bukan jangka pendek. Dia umur berapa pun, education is a long life learning. Kita tak boleh berhenti. Okay, berhentilah macam you think macam I berhenti kat macam gini aja. Kita everyday upgrade, pergi buat course this just to upgrade ourselves, to know apa yang sekarang di dalam world of athletic, apa sekarang development yang terbaru, apa kita tak boleh duduk gini je apply 5 tahun 4 tahun lepas punya training kan. Jadi bila dia macam gitu, kita tak pedulilah, tak apa. Jadi bila first paper tu dia duduk O level tu, I ingat science ke apalah, chemistry ke apa. Bila dia balik, kita tanya dia, macam mana? I say, Mami, setengah jam before tu I dah habis. Oh, okay. Jadi bila cakap setengah jam dah habis, jadi I cakap, okay, bagus. Kita tak nak cakap apa. You check tak? I say, check. I bilang dengan my wife. It's either dia semua tak boleh jawab ataupun semua dia boleh jawab. Jadi kita, between me dengan my wife, kita tak bilang dia lah kan. Jadi kita fikir-fikir. Sekali besok, maths, 45 minutes before dia dah habis. I pun fikir ni macam mana ni. I cakap, and every paper, bila dia balik, habis cepat. I check berapa kali tadi, 3-4 kali check, go through from first page sampai last page. Ini O level ni. Jadi kita fikir macam mana ya. Okay, habis cerita, dah habis, okay lah, kita pergi holiday, kita lupakanlah pasal ni O level. I pun tak nak fikir apa. As I said, bila I dah cakap tu, apa saja result yang dia bawa balik kat atas table tu, I akan terima. Dan I akan terus guide dia. That's very good of you lah. Apa saja, I tak kira. Walaupun dia fail semua. Pasal I tahu dia bukan main-main, dia pun belajar. Bukannya dia hari-hari dia keluar merayap pergi sana, tak ada, dia belajar. Jadi kita sebagai seorang ayah, dia belajar, dia boleh dapat result. Apa kita nak lakukan? Kita mesti motivate dia. Seterusnya apa yang my dad did to me, keep on motivating. Jadi bila dah habis, kita dah pergi holiday sekali, hari yang dia dapat ambil result tu, ini yang patut dikatakan diary ayah. Bila dia dapat result tu, kan, I dekat practice track, tengah coaching kan, my wife hantar dia lah. So bila my wife park kereta tu kan, keluar daripada kereta tu kat Sida tu, teacher VP datang peluk-peluk semua. My wife cakap, kita tak tahu sekarang diorang dah peluk-peluk your daughter. I cakap, peluk my daughter? Okay, I put down the phone. Means I tahu already lah. She did well lah. I diam-diam lah. I tak mau cakap apa-apa. Kali bila keluar, my wife telefon, suara dah nak crack-crack. I say, apa? I say, your daughter L1 R5 for JC 8 points. Wow, subhanallah. Straight A's. Science dia dapat A's. History, geography A's. So Sujimi, you cakap dengan I, daripada Sec 1 sampai Sec 4 prelim, fail all the core subject. Now, kalau kita ni, let's say lah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun fail, alah sudahlah, tak apalah, jangan motivate. Kita tetap, I tak peduli apa terjadi. Walaupun ini kalau dia tak dapat straight A's, tak dapat 8 points pun, you happy ke? I happy. Tapi dia surprise kita. Bila dia balik tu, I tengok Hani, I macam nak nangis tau. Because I tahu dia kesian. Dia dekat Sida, sometimes, okay ni cakap terus terang, sometimes kawan-kawan dia, jangan kawan dengan dia lah. Because dia orang, kita semua yang pandai-pandai, dia ni jangan kawan. Jadi dia macam ada cabaran tu juga. Cabaran. Dia balik kadang nangis. Dia balik kadang selalu nangis, tak boleh cope, nangis. Jadi I kesian. All the 4 years that dia go through tu, I kesian. I kesian. Tapi saya rasa apa yang anda lakukan dengan isteri anda itu, yang mengatakan anda tak kisah apa result yang dia bawa balik tu, saya rasa turning point jugalah. Tak kisah, bukan in a sense kita tak kisah. Bukan tak kisah, maksud saya menerima. Anda menerima. Yes. Kata-kata itu penting sangat untuk anak kita mendengar. Yes. Dia pun macam rasa tenang. Jadi bila kita tengok, ni bukan nak my wife. Okay, my wife lepas Sida, my wife pergi St Andrews Junior College. My wife dapat 12 point. Bila my daughter dapat 8, I cakap, I tunjuk my wife, dia 8, you 12. I said, dia lagi smart pada you. In the sense that I nak banggakan my daughter. So bila then
Dia dapat offer, I tell you, dia dapat offer to go to RJC. Dia dapat offer to go to Hwa Chong. Dia dapat offer to go to VJC. All start calling me. I cakap, buat apa you cari I? Jangan cari I lah. You kena tanya my daughter. Dia bukan budak-budak kecil lagi. Dia dah 16-17 tahun. You kena tanya dia mana dia nak pergi. The schools are calling me to offer the place for her, no? To go to RJ, to go for all the top school. Sekali, so 1 week after that, Mami, I'm not going JC. Okay. Mami, dia dapat single point, tak nak pergi JC. Jadi macam mana? Dia cakap, I want to go to Polytechnic. I want to do biomedical science. Biomedical science kat Polytechnic tu, dia punya entry point was 8. It's not an easy course, no. Very, very competitive course. She said, I want to try this, and if God will, kalau Tuhan kalau izinkan, I mungkin satu hari akan nak jadi physio, I akan nak jadi doktor satu hari. I want to take biomedical science. Jadi bila biomedical science, okay lah, kita cakap okay, tak apa. Kita apply through everything semua, dia dapat masuk biomedical science. Dapat masuk medical, ni dah final year nak graduate ni. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, GPA semuanya almost full. And bukan nak katakan sekarang dia cuba. Dapat tak dapat, that's what I said, that's my concept. Dapat tak dapat, kita akan seterusnya kita akan guide dia. For me, bukan status dalam dunia ni, bukan apa. For me is kebahagiaan. You happy, you nak achieve sesuatu. So sekarang dia cuba dapatkan medicine. Kita tengok InsyaAllah, because dia punya GPA is bagus, tapi dia try apply. Kalau tak dapat, kita ada second option. You want to be physio, or you want to work in A-Star, become a researcher, whatever it is, because dia punya line is biomedical science. So far biomedical science, the 3 years ni she did very well. Jadi insyaAllah kita sekarang tengah cuba overseas university, apply sana, apply sini, tengok macam mana, where can kita channel. Wah, ni jarang you share dekat Facebook pun saya tak tengok. Sebab saya nampak your Facebook, you are training anda sedang melatih anak bukan, anda. I nak cakap ni bukan kerana nak membangga-bangga tau. So, kerana bukan pasal tu. Pasal I nak cakap yang seseorang child tu daripada nowhere, but kita continue guidance. Ni cakaplah macam sekarang okay, kita cakap okay, ni cita-cita dia. Sekali tak dapat cita-cita dia, macam mana? Are you going to give up? No, kita tetap, because in life tak ada one straight road. In life is up, down, challenging kan. Jadi kita tetap whatever it is. That's why sometimes kita sebagai parents, there's always perkataan yang orang kata parents for life. Betul. Parents for life. Jadi itu cabaran yang dia. Habis itu nombor 1. Nombor 2, nak sangat pergi SEA Games. Nak sangat. It's not easy because dia ada pelajaran. And then SEA Games Jadi bila 2019 tu dia bila kat Cedar Girls tu sama macam I'm Your Story. Tak pernah menang. Sec 1, Sec 2, Sec 3 masuk national school. Okay lah. Masuk final tapi tak pernah menang gol. Jadi bila dia dapat beat all those yang pernah kalahkan dia tu, dia beat 2018, 2019, 2017 dia masuk poly, dia beat everyone, dan dapat masuk ke squad SEA Games 2019. For me like alamak, wow, dia go through exactly what I went through, the history banyak kesamaan antara my daughter dengan itu. Jadi sekarang kita stop kat sini. Kita tak tahu apa lagi cabaran yang akan dia lalui, yang akan kita lalui. Kita tak tahu. Ni sekarang kat sini university, dia nak pergi overseas, dia nak qualify for SEA Games. SEA Games sekarang dia tahu apa dia punya level. Dia punya level kat sini. Macam mana kalau nak menang medal within next how many years of SEA Games. Jadi all this banyak lagi cabaran lah. Masya Allah. Memang saya dapat lihat benda tu sukar sangat tetapi dapat atasi secara perlahan-lahan. Saya nak tahu your parenting style kepada anak-anak anda ni. Saya tahu anda pimpin mereka, tetapi apa cara anda bila bersantai dengan anak-anak? What kind of dad are you? Bila bersantai tu, I selalu ni joker lah. I memang joker lah. Kadang-kadang I buat kelakar yang masa tak masuk fikiran gitu. Sengaja lah kan. Nanti nak tengok diorang punya reaksi lah. Nanti my son punya reaksi, tengok, Mami, see apa daddy cakap tu. Dia tengok apa, dia orang cakap itu, dia cakap itu. I tahulah, tapi sengaja lah. Just to get fun, no?
Rather than boring kan, you duduk, you tengok dia tengok dia. So sometimes dia you apa ni macam ni. So we try macam in a sense try to be a bit macam jovial sikit. Macam jadi kita comfortable lah. Of course, my son and other challenges. I do not know whether you want me to share. I can share. I've got no problem. Silakan. My son is another challenge, and I don't know whether I should say this in public. Secara terus terang, kalau nak ikutkan, my son ni, dia lagi kalau nak ikutkan cerdik, dia cerdik. Dia mungkin lagi cerdik daripada my daughter. Tapi dia malas. Boys, okay. Ini cabaran, kita kena tarik handbrake, terlalu driven. Lagi satu, relax sangat. Jadi kita kat rumah pening lah. Kan? Alhamdulillah dia punya PSLE pun bawah 200 aggregate dia, dapat masuk normal stream. Dia kat Temasek sekarang. Okay, kat Temasek mendengar 1, mendengar 2 pun macam Hani punya story jugalah. And ni dah masuk mendengar 3 ni, nampak dia dah mature sikit tau. And alhamdulillah, pertama kali dalam secondary school tu, ni dia masuk mendengar 3N ni, pertama kali dia pass semua subjek. Dan maths dia dapat A1. Saya pun terpelajak juga. Ni dia tak pernah pass, tak pernah apa. Ni suddenly mendengar 3. Mendengar 3 kan nampak sikit dia punya perubahan. Late bloomer lah ni semua. Nampak dia punya perubahan dalam dia punya communication dengan dia macam mana dia berkomunikasi dengan I, berubah. Tak ada very macam tense lah. My son macam very tense. Tapi this year alhamdulillah nampak I try my best pun macam mana. Apa agaknya yang merubahkan tu pada pandangan anda sendiri? Pada Amka, ini mungkin isteri Amka lah. Mungkin my wife lah. My wife very accommodating lah. Dia terima. Dia dapat terima. My son karakter macam ni, perangai macam ni. Kita terima dan kita try macam mana nak memperbaiki karakter dia. Okay. Dan this year alhamdulillah nampak dia perubahan dia. Kita tak tahu, mungkin kita doa, kita tetap usaha, mungkin dia teruskan cita-cita dia. Apa dia nak, tak tanya dia, tak tahu cita-cita dia, tak tahu nak jadi apa. Macam my daughter siang-siang dah tahu apa dia nak. Macam ni dia tak tahu. So kita kena guide. Jadi kita sebagai jadi different challenge lah at home. Ini baru 2 tahun Sujumi. I tak tahu you macam mana, you berapa banyak kat rumah. Tak, apa tak tahu macam mana. 3. You ada 3 kan. Ramai lagi yang ada ramai. Cuma saya nak tanya anda apa yang anda inginkan untuk anak anda dua-dua ni? Satu dah macam menghala ke sports juga. Yang lagi satu macam mana? Saya Amka tak memberi matlamat yang terakhir. Maknanya tak ada open lah kan. I very open. Apa yang mereka nak achieve, apa yang mereka nak capai cita-cita tu, Amka tetap akan bimbing mereka. Yang important, Amka selalu ingatkan Hani dengan Haziq, both of them, apa saja status kita di dalam dunia ni, kita harus menjadi manusia yang humble, manusia yang ada empathize toward others. Maknanya rasa mengasihani, menyayangi terhadap dan pertolongan. Kalau orang memerlukan apa, kita harus tolong. Itu tak guna kalau seseorang itu seorang yang top lawyer, doctors, whatever kita punya status, tapi dia tak ada perasaan empathy terhadap lain-lain orang atau terhadap community, dia tak ada tu. Itu pada Amka, I tak respect. I tak respect orang berstatus tapi dia tak punya perasaan terhadap saling manusia dan sebagainya. Saya rasa tu menghormati orang lain, menyayangi orang lain tu penting. Itu yang paling mustahak lah. Apa saja, walaupun kita dapat achieve ke menara gading, ke mana saja yang dapat kita capai, jangan lupa lah. Kita mesti jadi seorang yang humble. Jangan macam humble. Kita takkan you won't, I mean, rendah diri tu, betul, rendah diri tu penting sangat. Malah apa yang anda lakukan sekarang ini, mengongsi kepada kita cabaran yang anda lalui ini, sangat penting untuk generasi akan datang. Betul. I agree dengan untuk mereka pelajari perjalanan anda. Dan bila anda katakan tentang komuniti, masyarakat, saya nak tahu masyarakat kesukanan. Dulu saya tahu you have a sponsor. Nak dapat sponsor tu
susah ke ataupun atas keringat you sendiri? Saya mungkin hari ini orang-orang yang buat sports, diorang ada social media lain. Senang dapat sponsor. Apa pandangan anda? I think pada pendapat Hamka, zaman ni dah berubah lah kan. Macam pada waktu dulu mungkin pada waktu Hamka dan juga maybe Fandi yang my senior kita harus mempunyai status dalam sesuatu bidang tu, ada dalam bidang sukan, dalam bidang arts dan sebagainya, lakonan, aktor mempunyai ada status untuk mendapatkan publicity. You must be good to be publish dekat Straits Times, you punya gambar, you punya story, you have to ada status somewhere. Tapi pada Hamka rasa pada zaman sekarang dengan social media yang berleluasa semua orang boleh buat dia punya own publicity. Yeah. And then sometimes also Hamka rasa sekarang sponsors dia orang tengok kalau you mempunyai banyak followers, you mempunyai banyak like, sponsor will come in. Tapi tak semua selebriti macam tu. Ada selebriti dia rasakan diri dia macam private tapi dia very good. Tapi dia tak ada banyak followers, susah nak dapat sponsor. So sekarang walau macam mana pun kita pun terbabit lah. Mestilah you sebagai senior ke orang senior citizen ke you adult like us pun kita terpaksa terbabit lah. Ada Instagram, Facebook, Twitter ke apa-apa ke just to keep up with that trend lah. Tapi I rasa zaman dah berubah. I tengok banyak example people with few thousand followers dapat sponsor lah. Publish tu, publish ni, dapat ni free, dapat duit, everything semua. But not so much macam seorang atlet dia ada dua. Satu sponsor mungkin sponsor pakaian sukan. Lagi satu mungkin sponsor goods. Barang-barang yang marketing ke apa-apa. Macam dulu kita earn. You have to earn untuk dapat gambar you kat paper. Macam I kena menang National School berali 10.9, Sidik Sanif kasih ke hadiah baru keluar kat Berita Harian. Macam sekarang kalau belum peringkat saringan I dah boleh ambil gambar. Today I berlari dekat ni, dia ni buat some caption, okay, you dah dapat post your own publicity. Beza sangat inilah dia punya berubah. Tapi nak cakap macam mana, because this is the trend that kita punya generation, anak-anak kita dan generasi seterusnya kita tak tahu. Mungkin lebih dari situ. Betul. Okay, you dah melalui, Masya Allah, dengan your cerita ni saya dapat rasakan you dah melalui berbagai suasana dan cabaran dalam bidang kesukanan ini. Apa pandangan anda tentang sport scene di Singapura sekarang ini? Okay, Hamka rasa okey lah, kita jangan pergi jauh lah. Mungkin kerana Hamka involved dengan athletics. Athletics scene dekat Singapura ni mungkin pada Hamka pada waktu sekarang ni susah kita nak meningkatkan status kita di Southeast Asia level, di ASEAN. Pada Hamka susah kerana apa yang telah dilakukan oleh negara seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, kita nampak dia punya development, kita nampak dia punya progression. Tapi Singapura dalam 10 tahun yang sekarang ni tak ada banyak progression. Seperti sekarang ni athletic scene banyak case yang belum selesai. Case di mahkamah, case athlete sue official suing athlete. Jadi ini case ni terlalu banyak kat Singapura yang sekarang belum diselesaikan. Jadi kalau perkara ni yang belum diselesai, macam mana kita nak meningkatkan prestasi atlet-atlet kita untuk setanding dengan Malaysia, Indonesia, Thailand? Susah. Jadi kita punya house tu kita kena clean dulu. Betul juga. Kita politik aside, kita kena clean, kita kena terus terang aku cakap. Kita punya sekarang athletic level dekat Singapore ni among the lowest dalam Southeast Asia. Oh, ya ke? Among the lowest. Kita yang mungkin yang kedua, ketiga terbawah di Southeast Asia. Beza sangat dengan dulu. Saya tak pernah dengar ada politik macam ni. Ya, so jadi sekarang ni apa yang menyebabkan benda ni berlaku? I may be right, I may be wrong. Mungkin saya salah atau mungkin saya benar. Tapi Hamka rasa kebanyakan mereka yang involved dengan track and field mempunyai agenda tersendiri. Okay. Mungkin power struggle, nak post itu, nak post ini, agenda tersendiri. Tak ada, mereka tak ada fikirkan tentang perjalanan long term long term development untuk sukan
atletik ni di Singapura. Jadi sekarang kita mempunyai masalah. Memang sekarang mempunyai masalah. Walaupun kita dapat clean up, kita akan 10 tahun beza ke belakang daripada negara-negara lain yang seperti Filipina, even Vietnam, dan Thailand. Jangan cakap, mereka sudah mempunyai status yang stable macam seperti Thailand. Okey, kita cakap mungkin SEA Games tahun depan, 2021 SEA Games. Mereka bukan hanya ada squad untuk 2021, mereka sudah ada squad 2023, 2025. Oh, Squad dah pelapis siapkan tu dah semua siap pelapis. semua dari all the provinces tu. Mereka sudah talent development, mereka sudah bawa ke centralized, ke Bangkok. Malaysia juga begitu dengan band, semua sudah siap. Tapi kita bukan cakap apalah kan, competition untuk pertandingan bulan depan pun kita tak tahu siapa nak hantar, siapa nak begini. Kita tak ada belum ada lagi pelapis. long term development dekat Singapura. Itu yang Amka rasa sedih lah. Pasal sukan ni, dan you know kan, Amka dilantik sebagai ketua jurulatih pada tahun 2017 sampai 2019, dan Tapi anda tinggalkan, Amka rasakan Amka tak boleh menjalankan tidak boleh menjalankan kerja Amka dalam kapasiti sebagai ketua jurulatih. Jadi bila Amka sekarang bukan ketua jurulatih, InsyaAllah slowly I can progresskan my work. Jadi kalau sebagai that capacity susah. Kerana tu Amka resign lah sebagai ketua jurulatih. Jadi in other words, I hard to do my work within that capacity of that status lah, that position lah. That apa tu orang kata, sebagai ketua jurulatih lah. Adakah keputusan untuk resign tu sesuatu benda yang susah bagi you? Susah lah. Memang susah lah. Kerana sukan atletik ni adalah cinta Amka daripada kecil lagi. Yang Amka dah jadi Amka nak cuba nak dapatkan generasi sekarang tu mengalami experience Amka, dan bukan saja experience Amka, lebih baik daripada Amka. Seperti Thailand, diorang punya champion masa Amka tu, diorang punya all those champion yang during my time, sekarang diorang budak zaman atlet-atlet yang sekarang ni, diorang continue because they've been there, they have done it. Jadi dia continue untuk guide. Tapi di Singapura ni Amka rasa untuk Amka punya capacity tu, Amka tak akan go into details, tapi very difficult lah. I cannot do my job lah. Kalau anda ada cara untuk mereka yang boleh mengubah suasana di Singapura ini, kesukanan Singapura ini, apa sebenarnya yang kita perlukan untuk mengembalikan kegemilangan zaman-zaman seperti zaman anda? Amka rasa apa yang mustahak sekarang adalah untuk mengembalikan confident terhadap community dalam Singapura ni. I kasih you satu example. I seorang parents, anak I suka masuk atletik. Okay, anak I nak masuk atletik. Kalau I sebagai parent sekarang, I cakap, buat apa you nak buat atletik? You tengok tu kat dalam tu, ini gaduh, ini politik, ini berperang, ini begini. No, you pergi masuk lain sport. You masuk dalam, you pun terbabit. So if I'm a parent right now, I will say that to I will akan buat keputusan untuk anak I macam tu. Pasal tak ada confident. So kita harus dapatkan balik, kita harus mengembalikan balik confident terhadap community. Okay, parents, atlet-atlet, untuk kembali semula naikkan lagi status. It's a long term lah. They have to, sekarang they have to clean the house lah. Okay. Baik, Amka, kita dah berbual hampir dah sejam ni. Tak rasa dan tak rasa ya, betul. Saya dah macam seronok nak. Saya rasa banyak lagi tau dia boleh ceritakan perkongsian dia. Untuk selalunya saya akan dapatkan nasihat daripada tetamu-tetamu saya yang sudah melalui sesuatu dalam hidup mereka ini, untuk kita berikan kepada generasi akan datang, generasi yang akan melalui liku-liku hidup ini.
Kalau anda ingin ada sesuatu yang anda nak sampaikan kepada generasi sosial media ataupun sesiapa saja, apa agaknya ataupun mereka yang sedang nak menjadi sportsman, apa yang harus mereka lakukan? Nasihat Amka ialah kita harus patient but persistent. Maknanya kita harus sabar, tapi sabar maksudnya bukan sabar kita tak sabar, tetapi semangat tu tetap teruskan perjalanan apa yang kita nak capai, cita-cita kita. Tak boleh, kita kalau tak sabar kita tak akan dapat. Pasal you nak dapat sukses secepat mungkin, you tak sabar, you nak shortcut, tak boleh. Kita harus sabar, tetapi kita tak boleh lari daripada kita punya goals and vision untuk apa yang kita nak achieve dalam bidang sukan ni. Kerana dalam bidang sukan ni adalah bukannya kita dapat capai overnight. Kita harus mempunyai long term, kita punya planning, apa yang akan kita lakukan jika kita gagal, apa akan kita lakukan jika kita tak dapat achieve certain goal. All this kita harus sabar, tetapi kita tetap get back to that route untuk teruskan untuk capai apa yang kita nak. Itulah Amka nasihatkan. Bukan senang kerana di Singapura ni kita anak-anak kita punya akademik yang mereka harus fokus pelajaran, dan mereka juga mempunyai desire menyumbang tenaga untuk negara dalam bidang sukan dan juga balance dengan pelajaran. Bukan senang, di Singapura tak senang. Tapi kalau seseorang tu dia ada vision, dia ada goal, InsyaAllah dia akan dapat capai. Untuk ayah-ayah baru pula, I like your style lah. Pasal apa tadi you cakap tentang your children untuk mereka yang mungkin sedang membesarkan anak-anak sedang mungkin 4-5 tahun, kita dah melalui anak remaja dan sebagainya. Apa yang anda boleh katakan kepada mereka? Satu perkataan, sabar. Kerana dulu Amka ni tak sabar. Tak sabar. Dengan anak-anak ni tak sabar. Pasal macam gini, pasal Amka, kita dari kecil dulu bapak kita disiplin. Jadi Amka dari kecil buat kerja disiplin. Whether datang kerja, I dulu kerja kat SPH 20 tahun dekat SPH, tak pernah lambat sekali. Kerja start 8, 7 dah sampai office. Wow, okay. Buat kopi, buat apa, depan table dah start. Dah siap. Macam interview macam ni pun sama ini. Kalau memang macam saya akui dia datang bukan main cepat lagi. Dan kalau macam sekarang I ada lesson pukul 2, I tak sampai sekolah pukul 2. Pukul 1.45 I dah sampai sekolah. I dah prepare my bahan-bahan yang nak continue with my lesson, baru student turun nanti. Okay. Jadi buat kerja tu dengan penuh dedikasi, buat sesuatu dengan penuh orang kata semangat. Dari itu kita ni bukan untuk apa, bukan nak naik pangkat, bukan nak apa. Ini kita akan dapat rasakan kenikmatan dia. Kita akan dapat rasakan kerja kita dapat kita dapat melihat sendiri yang apa yang kita put in tu kita dapat melihat. Bukan kerana dah datang nak tunjuk bos muka datang lekas. Tak ada. Kalau I datang lekas pun I tak tunjuk my boss I datang lekas buat apa. Jadi kita kalau kita mempunyai prinsip yang macam itu tu, I can tell you kita boleh berjaya lah. Ya, kalau kerja tu kita buat dengan kita buat dengan ikhlas. Jangan kerja tu buat kita datang tak apalah, boleh ni kita taruh sini je, biarkan nanti dia. Itu kalau macam gitu I tak boleh. Susah I nak kerja dengan orang macam tu. Very difficult because I punya standard right tau. I kalau datang sekolah kan, habis kalau kena gini, itu yang kadang-kadang buat I stress. Because I punya expectation tinggi. Tinggi. Jadi pasal mungkin sebagai seorang atlet lah, mungkin lah kerana 20-30 tahun macam gitu punya fikiran. Jadi bila orang buat macam ala nak tak nak gitu, tak nak half-hearted, jangan buat macam nak buat kerja macam ni. Betul lah, tak boleh take it. Tak boleh macam. Jadi itulah nasihat Amka tu, sabarlah. Untuk anak-anak yang sekarang ni kita harus sabar, dan tenang, jangan selalu jump to conclusion lah. Kadang-kadang anak-anak ni kita
Kadang-kadang perkataan yang kita cakap tu kan marah kan. Kalau marah bila cakap sesuatu tu ini ini paling important. Kita jangan takut untuk minta maaf dengan anak-anak kita. Jangan takut. Amka tak takut. Okay. Amka salah satu kali tu, Amka ingat tau. Amka bila Haziq tu kecil dah geram ni pasal tu, aku nak pergi sekolah sengaja bangun lambat ni dah pukul berapa kan. Dah marah betul punya marah lah. Okay, piak satu kali lah kan. Tu jam masih primary 4 ke primary 5 tu. Masya-Allah. Pak satu kali. Sekali dah fikir-fikir, alamak, I shouldn't lah kan. Jadi dia balik sekolah tu, I bawa dia kan, kita turun makan. Azik daddy sorry tadi daddy I slap you, I'm very very sorry. I shouldn't do that lah. I should talk to you lah. So jangan kita takut-takut tau. Kadang-kadang bapak apa aku nak minta maaf dengan kau nak apa? Bapa nak minta maaf. Tapi kadang-kadang kita rasa bila kita buat macam gitu, dia rasa kalau dia buat salah next time, dia will minta maaf dengan kita. Pasal kita boleh merendahkan diri kita dengan dia. Kenapa dia tak boleh rendahkan diri dia dengan kita? Saya setuju sangat. Dan mungkin kadang-kadang susah untuk kita minta maaf. Tapi saya pun macam tu juga. Dah few times kita minta maaf dengan anak. Dia punya kadang-kadang kita minta maaf dengan anak ni, anak tu nangis tau. Betul. Bukan kerana salah dia ataupun dia salah. Dia emosi pasal kita minta maaf dengan dia, macam tak sangka. Dia cakap, ini satu ayah minta maaf dengan aku. Bapa saya, mak saya minta maaf. Tapi bukanlah kita minta maaf macam kita minta maaf secara informal. Macam kita duduk. Betul. I'm sorry lah. Saya setuju sangat. I shouldn't say that lah. Sorry. Okay, what can we macam gitulah. Nanti bila dah habis tu kita peluk dia, dia pun berubah. Dia pun berubah. So sebagai ayah, sebagai parent, sabar dan juga give and take lah. Tak semestinya kita sebagai ayah atau sebagai ibu, tak semestinya kita benar all the time, kita betul. Kita tak perfect, kita human being. Kita everyday kita learning macam mana, okay, ni punya problem macam mana nak solve ni. Kita everyday kita learning tau. Betul tak? Everyday is a learning process untuk kita. Sesuatu yang kita pelajari, tiap-tiap hari kita pelajari sesuatu. Dan anak-anak kita juga kadang-kadang mengajar kita mengajar kita. Betul lah. Serta kita tak tahu, kita minta dia ajar ni macam mana ni. Dia ajar. Macam sekarang sama my daughter kan, dia dah my wife yang cakap lagi lah ke maths, dah tak tahulah, dah tahu tanya kita dah ni kita punya time dah over. Masya-Allah. Hamka, terima kasih banyak. Masya-Allah, your pengalaman bagaimana anda mencapai kecemerlangan dalam sukan, kecemerlangan dalam bidang anda ini sangat memotivasikan saya. Dan saya mengharap dia memotivasikan anda di rumah. Syukur kita ada seorang yang Hamka yang macam ni di negara kita yang boleh menceritakan naik turun seorang atlet. Dan saya mengharap ia menjadi satu harta pusaka untuk generasi akan datang. Jadi terima kasih banyak kerana bersama saya hari ini. Terima kasih. So happy Zumi that you invite saya hari ini. Masya-Allah. It's my pleasure. Dan untuk mereka di rumah, silalah like and share dan berikan interview ini kepada mereka yang boleh memanfaatkannya. Sebelum kita akhiri podcast ini, Sujimi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada SG Top Realtors yang sudah pun menyokong dan menaja episod kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di Diari Ayah yang lain. Sampai di sini malam ini, dan itu saja. Assalamualaikum semuanya.